Jadi hari ini kita berada di Vision Motorsports lagi sekali untuk melihat Tesla Model Y. Jadi Tesla Model Y ni ialah satu produk yang penting, pivotal for Tesla, kerana inilah kereta yang kata Tesla akan menjadi kereta paling laku di dunia. Jadi Tesla punya sasaran ialah untuk menghasilkan dalam 1 juta unit ataupun menjual 1 juta unit kereta ni setahun. Tak, to put that into perspective, 1 million unit a year means dia kena jumlah yang sama macam Toyota jual dia punya Corolla, Volkswagen dan dia punya Golf, and Ford dengan dia punya F-150 pickup truck di Amerika Syarikat. So this is a very very important car for Tesla. And kalau dia boleh berjaya mencapai 1 juta unit tu, bermaksud memang Tesla akan boleh pergi jauh lah dengan ada punya sasaran-sasaran lain dia. Pasal salah satu lagi sasaran dia ialah untuk menghasilkan 20 juta kereta setahun menjelang tahun 2030. Jadi hari ni kita nak tengok sama ada, dan yang menariknya sekarang ni Model 3 dengan Model Y ni dah memang mengatasi pesaing-pesaing dia. Maksudnya pesaing untuk Model 3 ialah kereta dalam kategori 3 Series, C-Class, Audi A4. Yang paling popular sekali 3 Series lah, dan yang ni dah jauh meninggalkan 3 Series Model 3 tadi tu. Dan Model Y ni dia punya pesaing dia macam premium SUV lah. Kita mungkin tengok GLC, kita mungkin tengok Lexus, kita mungkin tengok BMW X3, dan ini sudah jauh meninggalkan semua produk-produk tadi tersebut. Di mana kalau kita tengok dia punya carta jualan dia di California, walaupun kereta ni harga dia macam BMW X3 ataupun kalau Model 3 tu macam BMW 3 Series, tapi jumlah jualan dia dah sama macam Toyota Corolla, Honda Civic dan Honda CR-V. So they are already on the correct path lah untuk menjadikan kereta yang harga macam ni, jumlah jualan dia macam Honda Civic, macam Honda CR-V. So this is something yang kita nak kena tengok dengan lebih dekat lagi. Apakah ciri-ciri yang ada pada kereta ni yang menyebabkan Tesla berasa dia boleh jual pada jumlah yang sama macam kereta keluarga. So, let's take a look at the car. So, this is the front of the car. So, daripada biasa kalau kita tengok dalam gambar, agak sukar untuk kita memahami saiz kereta ni. Ini pertama sekali ialah disebabkan reka bentuk dia lebih kurang sama dengan Model 3. Jadi, bila kita tengok first impression, kita nampak macam, okay, ni macam slightly bigger than a Model 3. Tapi bila kita duduk sebelah dan kita akan dapati, okay, saya nak bagi sikit perspektif lah. So, sekarang ni you boleh tengok. Ini ialah Tesla Model Y. Nampak dia punya bumbung ni. Tesla Model Y ni bumbung dia ni tinggi sikit pada bahu saya. Sekarang ni saya nak jalan pergi ke Lexus ni. So Lexus ni tinggi sikit je daripada Tesla Model Y tu. Walaupun tadi kita tengok nampak pada jauh macam looks like just a slightly larger Model 3 kan. Because dia punya reka bentuk dia kita tak familiar. Kita tak pernah tengok dekat. Bila kita tengok dekat, datang dekat ni baru kita nampak berapa tingginya this whole thing. Boot dia besar mana. Tengok rim ni, tayar ni 20 inci tau, rim ni. Yang 20 inci bila kita tengok jauh nampak macam normal. This is the same effect that you get bila you tengok the Hyundai Ioniq 5. Jadi benda yang kita kena faham tentang this new EV punya architecture is that because the car has very small mechanical equipment, dia punya motor dia kecil berbanding dengan engine ICE, so they don't need so much space. So apa yang dia orang dah buat lah, dia orang tolak the axles, jarak dia makin jauh, so the wheelbase is much longer than any other normal ICE in the same class lah. So bila dia jadi macam tu, dia punya reka bentuk dia dah jadi berbeza. Dia nampak you boleh design the car to have the similar proportion macam a normal hatchback. So bila you tengok pada jauh ni, you nampak macam this looks like a normal hatchback, maybe like a Gen 2 punya proportion. So you think Gen 2 size, but no, this is actually so much bigger because you just directly that 20 inches yang Gen 2 punya 15-16 inci, but you look at it, it's just been scaled out lah. It's like that. That's why the Ioniq 5 pun sama. So kita nak start with the features of this car. We start from the front. The reason I nak buka front trunk ni bukan nak tunjuk sangat front trunk pun, semua orang dah tahu front trunk kat mana. And this one is quite big. But I don't know exactly how many liters. I will put on the screen lah nanti exactly how many liters. Penting kat bawah ni kita kena tengok, sebenarnya kat bawah ni kalau you buka, there will be an orange tab untuk cut off power. There's a very important orange tab. You jangan kacau, jangan buka, jangan apa, because kat situlah bomba
akan kena tarik nak turn cut off, the main power cut off dia. It should be somewhere underneath here lah, this side or that side. Pasal itu I tengok on the Model 3 is on that side. This one could be, well, I'm not sure which side it is, but it's usually up front here, and that is a very important thing that you kena tahu sendiri. So kalau ada apa-apa hal, you need power cut off, you kena tarik benda tu lah. I tak pandai nak buka ni, kereta ni baru orang dah beli. Kalau kat showroomnya kereta showroom lagi boleh buka, tapi ni kereta ni orang dah beli dah. So that's the front trunk lah, it's quite big. And cara buka ni semua dia tak ada butang apa, semua dalam screen lah. So sekarang ni kita nak visit keliling, nak tengok dia punya automated driving ataupun driver assist dia. So kereta ni dia ada 8, basically dia ada 8 cameras. So yang pertama sekali ada 3 kamera dekat depan ni. So this is the main forward looking camera lah. Dia ada 3, satu wide angle, satu normal view angle, and the other one is a telephoto. So apa yang dia boleh lihat di sini ialah untuk wide angle tu ialah untuk general peripheral perception lah. Maksudnya dia nak tengok keliling, pergerakan, apa objek-objek yang dekat keliling ni. Selalunya untuk low to medium speed dia akan gunakan mostly data from that one lah. Tapi yang zoom tu maybe untuk tengok objects that are a bit further. So it's important to understand that bila dia ada 3 different focal length, so dia punya software ataupun dia punya algorithm untuk object detection pun berbeza, because bila dia wide angle, the rate of changes among the objects tu berbeza at the peripheral, at the edges of the screen, and the one at the middle. So bila you ada normal focal length, which is like 50mm, then macam mata kita lah kan. Bila kita zoom pula, dia punya speed tu jadi berbeza. So this thing helps them to have a better perception of the environment, and sebab dia pakai 3 kat situ. Dan dekat tepi ni dia ada rearward looking camera, which is yang ini kat bawah ni. Dan dia ada forward looking camera dekat B pillar. Dan so di sini 2, sana 2, 4, campur depan 3, 7. Dan the last camera is at the back, kat belakang ni lah. Ini kamera yang terakhir, yang ke-8. Sebelum kita masuk, kita buka dulu kereta, kita tengok. So of course ada power tailgate. And this is the tonneau cover. It seems to be a rigid tonneau cover. Dan kat bawah ni we have the seat punya pull down. Sebelah sana ni pull down. So dia ada dekat sebelah sini on the left side both, untuk left dan right. Dan dia punya split ialah 40-60 lah, as you can see. So dekat bawah ni satu lagi tub. Tub ni besar juga dia ruang ni kat bawah ni memang untuk simpan barang. It's quite a big space lah. Sebelah sana tu pun ada sikit lagi ruang. Not so much, tapi ada sikit lagi ruang kat bawah sana untuk simpan barang lagi lah. So this tub is basically made possible because kat bawah ni sebenarnya kosong. Dia bila you tengok ni, kalau you angkat ni, this tub is bawah ni, kalau you tengok, that's what it is. The tub ni kat bawah ni, dia tak ada macam besi ke apa benda tu. They just use the void kat situ untuk create space untuk barang lagi. And that's the power tailgate untuk kita tutupkan lah. So let's look at the interior. So kita angkat balik kursi ni kejap. Untuk Model Y ni, kelebihan utama dia ialah roofline lah. So bila roofline dia dah angkat, kita akan dapati bahawa tempat duduk ni pada saya lah lebih selesa daripada Model 3. Antara sebab utama kenapa dia lebih selesa pada Model 3 ialah inilah. Bila kita tengok di sini, dia punya lantai ni, sat. Aku nak kena tutup dulu volume. So lantai ni dia ataupun kursi ni tinggi sikit lah, pasal bumbung tinggi, so dia boleh angkat tinggi sikit. Dan kita duduk tu, lutut tu tak tinggi sangat. Dalam Model 3, lutut tu agak tinggi sikit pasal seat ni dia tak boleh angkat terlalu tinggi. Dan kat bawah tu ada bateri. So other than that, bila kita tengok keliling Tesla ni, very plain, very simple punya design. There's not much yang you boleh tengok dan you nak kata, oh ni tak ada apa yang fancy. You have soft touch. Sini ada macam Alcantara kind of thing, suede punya material. Dan ini dia punya butang
door handle lah, tempat butang buka pintu dia. Dan this is the power window, that's it. Ada lubang speaker, tempat letak barang, dan di sini ada headrest dan center armrest. Center armrest ni, so the center armrest is quite nice sebab dia ketinggian dia lebih kurang sama dengan sebelah sana. So bila you duduk ada agak-agak selesa lah untuk perjalanan. Di kereta ni bila kita duduk, tengok saya pakai boot ni, riding boots, kaki boleh masuk all the way ke bawah tu. So dia punya ruang kaki dia memang generous lah, agak generous juga. Ni seat depan ni saya boleh duduk lah sebenarnya. Dan other than that, it's the same normal Tesla punya seat. These seats are very good, very supportive, memang very good for long distance driving. Now we will go into the front. Macam biasa kita tengok dia punya finishing dia, this open pore wood tapi katanya kali ni it's real wood lah, it's real wood. Dan maybe ada plastic backing. Selalunya benda ni kalau real wood pun is very thin veneer, dan bawah tu ada macam another material punya backing lah, plastik ke apa material lah. Dan of course ada this customary finish yang macam aluminium. Door handle punya arrangement sama. So it's very simple. There's nothing like yang gila babi punya fancy. Dan kat bawah daripada center console yang besar ni ada dua wireless charger. Ni first time saya nampak double wireless charger macam mana. So just letak kat sini, dia boleh on lah. Ni dia punya ruang simpan barang. Ada satu rubber mat kat bawah tu. And that's about it. Sini cup holder. And another storage area kat sini. Ada power outlet. Aku nak cari USB. Tak jumpa pula USB dia kat mana. Oh ni ada USB-C, ada dua kotak kat sini. Kat bawah ni, USB-C. So tu dia punya penutup dia lah. So macam biasa, center screen ni mengawal segala-galanya. Sekarang ni ada peta ni daripada Google Map. Dan bila kita tekan logo kereta, semua kontrol dia akan keluar lah. Logo kereta kat tepi ni, tekan dia akan keluar all the menu item. So kita start dengan controls, di mana you boleh kawal lampu lah. Lampu ni selalunya kita biar dekat auto, dan juga auto high beam. Mirror fold ni you boleh decide lah dia nak fold ke tidak, ataupun you nak tekan dia untuk dia fold. Dia boleh macam setting lah auto fold apa sebagainya. Wiper ni juga kita boleh tekan auto, biarkan, kebanyakan orang akan biarkan auto. Dan recording ni ialah bila dia boleh record from the 8 kamera tadi lah, kan. You can turn it off lah if you want. Kemudian steering punya setting ni dia beritahu dah, nampak tu kat sini, kawal ni. Once you select tu, you control kat sini lah, kan? Keluar masuk. So dia punya punat ni tempat kawalan segala-gala lah, semua functionality dikawal daripada situ. Dan lepas tu Sentry mode ni ialah dia on semua kamera bila you tinggalkan kereta. So kalau apa-apa berlaku, dia ada record lah, kan? Dan dia boleh call, I think dia boleh notify you on your app kalau you ada apa-apa yang berlaku kat kereta you. Dan untuk ni pula you boleh kawal setting dia lah, macam kalau kita drive mode lah, you nak acceleration to chill ke, you nak standard ke, steering you nak sports ke, semua boleh pilih. Stopping mode you boleh ada creep, roll atau hold. Kalau creep tu maksudnya bila kita lepas dia akan gerak pelan-pelan, kan? Bila kita slowly move when pedals are released. Yang roll tu roll when pedals are released. So dia roll ni dia macam lepas terus macam tu je. Yang creep ni dia macam lepas pelan-pelan, ada braking dulu. Kalau hold ni dia akan apa nama tu, macam maximum regen braking lah basically, So dia ada off-road assist juga kalau you nak, kan. So ini pasal dia SUV, kemudian charging sekarang dia dah set dekat 80%, now 71%. Charging current dia banyak 16 amp, so you boleh set lah benda-benda ni. Sometimes people will set it low bila dia nak tinggalkan, nak slow charging kat rumah to make sure bateri tahan lebih lama. So dia ada auto steer,
untuk kamera ni ada auto steer, so you boleh tekan yes dan dia akan ada auto steer lah. So ini memang auto steer dia memang so much more advanced than any other brand punya lah. So dia punya set ni, speed limit ni you boleh set current speed ataupun dia pergi kat speed limit, so dia boleh tahu speed limit kawasan tu, dia ada kamera yang boleh baca, dia boleh ikut you punya speed limit, boleh you set you punya macam speed limiter lah kan. Dan ini you ada offset lah untuk speed limit ni tadi, you boleh lebih ataupun kurang. Kadang-kadang you nak lebih, macam kita kat Malaysia ni ada dia bagi 10 km kan range, so you boleh bagilah. So bila you set cruise control, dia akan naik lebih sikit pada current speed limit. So ini pula untuk window lock lah, walk away lock ke macam mana ke, you pilih lah macam mana you mau. Untuk lampu pun ada macam-macam pilihan. Auto ni ada dome light, you untuk ambient light boleh pilih lah. For the display pun dia ada ni, this is the light one, this is the dark one, and this is auto. So trick dia ialah biar kat auto lah, pasal light ni ialah untuk siang hari, dark ni untuk malam lah, dia tak mengganggu sangat mata kita. So kalau setengah orang gelap siang ni pun berapa cerah nampak, so letak kat auto, senang cerita kan. So cerita dia kenapa you tak mau dia light masa malam, mungkin you sedar, mungkin you tak sedar. Bila dia terang dan kat luar gelap, mata you nanti kan dia nak kena fikirkan iris setting dia, nak set to this ataupun yang kat luar. So mata you akan, iris dia akan bergerak buka kecil buka tutup, mata you akan jadi penat lah. Kalau sebelah ni, benda ni screen kat sebelah kiri kan, nanti mata kiri you akan lebih penat pada mata kanan you, dan lama-lama you bawa kereta nanti you jadi pening kepala. So you biar auto. So malam-malam lampu kita punya meter pun dia jadi gelap kan bila tu. That's the reason lah. Ni you punya trip history semua ada kat sini. Nak tengok berapa you punya energy usage dan pelbagai semua ada kat sini lah. Navigation, dia akan pakai Tesla punya map, dan bila dah masuk Tesla punya map, dia akan ni. Kereta ni belum lagi register, so dia orang belum pergi lagi turn on dia punya SIM card dia, OTA dia untuk update semua benda-benda tu lah. So when you get this car, then Vision akan buat benda tu lah. Ini untuk safety, dia ada macam-macam juga, sentry mode apa bagai semua. Macam tadi tu ada speed limit mode kan, park assist, chimes, Joe mode. Joe mode ni untuk kalau kita tinggalkan baby dalam kereta, dia senyap, dia senyap sikit, so that tak mengganggu passenger belakang. So some cars ada dog mode, tapi yang ni tak ada dog mode. Betul misalkan because this one is kereta daripada Hong Kong, dan dekat China you tak dibenarkan simpan, biarkan anjing dalam kereta, dia dah salah lah. So dia tak offer lah feature tu. Untuk servis tak apalah, you nak tanya apa, dia nanti beritahu lah kalau ada apa perlu buat. Kalau you nak wiper service mode, tekan dia angkat tu supaya boleh buka apa benda dekat depan tu lah, tidak mengganggu lah. Ini factory set, jangan kacau. Software nak tengok, ini dia punya software. Autopilot komputer ada, full self driving komputer pun ada, tapi cuma dia tak install FSD lah. Infotainment processor dia sekarang sudah memakai AMD Ryzen. Garage door opener not install, dia boleh pasang garage door opener, so you boleh tekan dan dia akan buka. Kalau you ada automatic garage door ataupun auto gate, boleh masuk kat dalam ni sekali lah. Modem sampai 4G, induction motor, belakang permanent magnet, wifi MAC dash dia bagilah. IMEI punya number semua ada kat sini, so untuk maklumat-maklumat macam tu. So jom kita pergi pindah kejap ke kerusi pemandu. So obviously kereta ni tak ada clutch lah, pasal dia automatic, ada kereta elektrik kan. So ada brake pedal dan hanya ada throttle. So kereta ni kebanyakan masa kalau saya bawa, saya gunakan single pedal operation lah. Dan ini ialah dia punya seat lah, setting dia. Dah ke depan sikit. It's okay for me. I nak set the steering here. So let's setting the steering. It's fine. So now kita duduk dekat sini. Dia punya gear selector sebelah kanan, dan sebelah sini adalah lampu dan wiper lah. So you boleh biarkan aja benda tu on auto lah. So bila you masuk drive, tak bagi,
Saya depan tak tutup. So dia ada macam-macam safety features. Dia tekan ignore and continue to drive lah. Kalau mungkin ada sebab apa yang nak kena gerak ke depan sikit ke apa. So bila you tekan masuk drive, position kereta tu berubah. Tengok bila kita masuk park, dia ke situ balik. Dan kita masuk reverse, ignore, continue to drive. Masuk reverse, itu dia punya position kereta. And that's how you know what gear you are in lah basically. Of course ada juga indicator dekat sini untuk tahu kan dia punya gear position apalah. Tapi ini visually you kan nampak ini paling senang. Dan steering ni bila you tekan dia punya autopilot, which is like dia punya ADAS, adaptive cruise control dia, yang ini akan bertukar jadi warna biru lah. Especially terutamanya bila dia punya lane keeping track ataupun lane tracking dia on lah. Dan ini dia punya visual untuk kamera dia tadi. Ini belakang, ini kiri dan kanan. Ini kanan ke belakang. Ini daripada kamera yang ada dekat front wheel arch tadi lah. Kamera yang kat sini tadi. Okay. So sekarang ni kita tekan balik masuk park. Nampak position tu berubah. Dia jadi balik macam tu. So that's park. Okay. So that's the simple things lah. So kereta ni semua ada OTA update, maksudnya over the air update. Dan berbezanya Tesla dengan kereta-kereta lain ialah dia punya OTA update tu covers everything from the entertainment system sampailah ke drive control. Setengah kereta dia punya OTA update hanya untuk entertainment system tapi tak cover dia punya drive control. Yang ni dia cover everything, even the motor, battery, anything yang update, mechanical punya system dalam ni semua boleh masukkan mechanical, maksudnya dia punya motor drive apa semua tu dia boleh update di sini melalui online. So kereta lain banyak dia boleh update hanya dia punya entertainment software. Saya Polestar mungkin boleh update semua benda. Volkswagen punya saya tak pasti how much dia boleh update OTA, tapi dia of course kata dia ada OTA update lah. So itu dia Tesla Model Y. This is antara yang pertama berada di Malaysia, di Vision Motorsports. Kalau nak, yang ni dah habis dah jual dah. Dua-dua dah jual dah. Kita baru masuk dalam seminggu lebih dah habis jual dah. So kereta-kereta ni semua terhad lah, dia punya jumlah dia yang ada. So kalau you berminat, bila kereta masuk kena cepat-cepat lah. Nanti saya akan cuba adakan update, mungkin dekat website ke ataupun dekat channel kat mana ada kereta dan macam mana dia you boleh cari lah kat mana dealer yang ada kereta-kereta ni. So of course satu lagi feature ialah panoramic sunroof. So dia besar all the way satu keping. Dia tak ada divider. Macam setengah kereta lain dia ada divider kan, dia tak ada, ni one piece glass. So that's very very interesting. So kalau nak tengok ni kat sini ada speaker satu lagi lah. So dia punya sound system dia pun agak okay juga. So this is the one piece glass dia. One piece glass. So kalau you tengok untuk model 3 dulu, dia punya glass ni naik sampai macam like atas ni, and then kat belakang ni one piece besar. So yang ni dia daripada sini pergi ke belakang. Dan ke belakang ni ada lain lah. Yang dulu punya, because yang model 3 tu sedan, yang ini sampai ke sini one piece item. Lepas tu belah depan ni separate dengan glass lah, dia punya front windshield. So slightly different design. This one the glass is one piece. Kalau dulu yang model 3 tu glass roof tu two pieces, tapi dia drag one piece sampai ke belakang to the rear glass. Pasal yang tu dia tak buka ni, because the hatchback dia buka the hatch. Other than that, dia punya design tu very similar lah. Yang ni of course is a dual motor. Dual motor is the top of the range lah. This one about 400 horses, a lot of torque, and kecutan masa ke 100 km per hour tu is in the 3 second range lah. So this is all kalau you nak tengok dia punya chassis number semua ada dekat sini. Kalau you nak tahu kereta ni buat di mana, bila, apa semua, you boleh check on this chassis number. Dia panggil VIN number lah, Vehicle Identification Number. You boleh tahu lah this is Shanghai car, bila, batch mana buat semua. Tapi you kena cari dia punya I think on the Tesla website will tell you lah, or some go through one of the Tesla punya fan sites, dia akan explain to you macam mana. Dan of course dia ada QR code lah, so you boleh scan dan dapat maklumat tentang kereta tu. Okay, sampai situ je video kita hari ni. Kalau suka, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga tekan butang subscribe lah. Tolong kita sikit subscribe. Dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat naik video terbaru. Komando Malaysia, Komando yang berhemah. Kita jumpa lagi.